Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah apa kali ini kami akan tentangkan ialah pertama dari segi ta'arif Mu'tazilah, sejarah dan punca kemunculan Mu'tazilah dan ciri-ciri pemikiran Mu'tazilah. Yang kedua, ta'arif liberalism, sejarah dan punca kemunculan liberalism dan pemikiran liberalism. Dan yang ketiga, persamaan dan liberalism dan Mu'tazilah. Manakala yang keempat, kesimpulan. Bagi pengenalan Mu'tazilah adalah golongan yang berangkap dengan pemikiran logik dan falsafah Yunani, falsafah India dan falsafah Parsi. Majoriti mereka memiliki dasar pemikiran keparsian. Sederhananya, mereka juga mengadaptasikan Al-Quran dengan ajaran-ajaran falsafah tersebut. Mereka memegang pada prinsip bahawa akal adalah lebih utama daripada Al-Quran, dan mereka mendakwa bahawa pekerjaan manusia adalah perbuatan manusia sendiri tanpa campur tangan kekuasaan dan kehendak Allah. Antara tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah ialah Wasil Ibn Atta', Amru Ibn Ubay Ibn Bab dan Abu Huzail al-Alaf. Seterusnya, sejarah awal kemunculan pemikiran Mu'tazilah, yang mana aliran Mu'tazilah ini muncul di Basrah, Iraq pada abad ke-2 Hijrah. Kelahirannya bermula dari tindakan Wasil bin Atta' berpisah daripada gurunya Imam Hasan al-Basri kerana perbezaan pendapat. Wasil bin Atta' berpendapat bahawa Muslim yang melakukan dosa besar bukan seorang mukmin dan bukan seorang kafir, tetapi adalah fasik. Imam Hasan al-Basri berpendapat yang dosa besar masih dikira sebagai mukmin. Seterusnya, ringkasan perkembangan kemunculan paham Mu'tazilah. Pada abad ke-2 Hijrah, iaitu sekitar tahun 105 hingga 110 Hijrah, pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atta' al-Makhzumi al-Ghazza. Kemudian pada tahun 290 Masihi, iaitu sekitar 170 Hijrah, golongan Mu'tazilah telah berjaya menguasai pimpinan Khalifah Abbasiyah. Khalifah yang telah menganti fahaman Mu'tazilah ini telah menindas secara kejam ulama-ulama yang membantah serta yang tidak menerima ideologi fahaman yang berasaskan logik akal yang dibawa oleh Wasil bin Atta' tersebut. Jadi akibatnya keturunan Khalifah telah terus-menerus selama 24 tahun serta mengembangkan fahaman tersebut secara paksaan kepada rakyat. Antara ciri-ciri asas pemikiran Mu'tazilah pertama, cenderung mentafsir ayat-ayat Al-Quran secara lebih bebas. Yang kedua, memberikan peranan akal begitu besar dalam kehidupan. Yang ketiga, menganggap bahawa Tuhan wajib menepati janjinya. Jika tidak, berarti Tuhan tidak adil. Yang keempat, menolak sifat-sifat Tuhan kecuali sifat keesaan. Yang kelima, mendapat pengaruh daripada unsur dari luar, terutamanya kalangan orang Yahudi. Seterusnya, mempelajari falsafah Yunani secara giat, mempertahankan pendapat dan pengingin mereka, meminati dan menguasai logik yang menjadi tunjang dalam cara pemikiran mereka. Mereka juga mengutamakan akal fikiran dan mereka mempunyai pandangan bahawa ajaran agama bertentangan dengan akal fikiran dan mereka tidak mengiktiraf. Terima kasih kepada Alif Zikri. Takrif liberal. Jadi, liberal ini berasal dari perkataan Latin iaitu liber ataupun liberalis atau liberal yang bermaksud bebas, tidak terikat, progresif dan reformis atau radikal. Jadi, berfikir secara liberal bermaksud berfikir secara bebas dan terbuka, bertoleransi, berfikiran luas dan tidak jumud. Mana tidak jumud ini bermaksud tidak terkongkong kepada suatu aliran pemikiran. Andian Husaini mentakrifkan liberal sebagai suatu struktur pemikiran yang mencukupi hampir seluruh aspek, antaranya aspek bahasa, politik, pendidikan, ekonomi dan agama. Dari perspektif teologi, liberal bermaksud berfikir untuk bebas daripada kepercayaan tradisi atau berfikir bahawa ajaran bersifat tradisi perlu diubati kerana tidak bersesuaian dengan pemikiran moden. Beralih kepada pengertian liberalisme. Tidak ada satu definisi yang tepat boleh diberi kepada liberalisme ini kerana pemaknaannya
berbeza mengikut konteks dan kecenderungan seseorang individu atau kumpulan. Secara umum, liberalisme boleh diertikan sebagai seorang individu yang berfahaman liberal atau seorang yang berpandangan bebas dan berfahaman demokrasi dalam semua aspek termasuk agama, ekonomi, ideologi dan politik. Individu yang berfahaman liberal lazimnya percaya liberalisme adalah pemikiran berpusat pada individu yang dianggap sebagai memiliki hak dalam pemerintahan, termasuk persamaan hak yang dihormati, hak berekspresi dan ideologi bertindak serta bebas dari ikatan-ikatan agama. Liberalisme dari perspektif agama pula bermaksud pemikiran yang cuba membebaskan Islam dari sebarang ikatan syarak dengan cara mentafsir, mengolah atau menafikan apa sahaja dalil syarak agar bersesuaian dengan pemikiran yang berteraskan falsafah barat. Bagaimana boleh munculnya liberalisme dalam agama ni? Okey, kita lihat poin yang pertama. Pada tahun 1483 hingga 1546 Masihi, liberalisme ini dipelopori oleh Martin Luther. Beliau merupakan seorang tokoh Protestan disebabkan oleh penindasan dan keganasan gereja Katolik sebelum zaman Renaissance. Kedua, pada abad ke-18 Masihi, liberalisme barat berkembang dalam bentuk aliran syak atau skeptism dan mewujudkan suasana yang kontroversi yang lebih hebat dengan agama-agama. Dan seterusnya pada abad ke-19 Masihi, aliran yang menolak agama terus mengembangkan idenya di Jerman melalui tulisan-tulisan seperti Feuerbach, Marx dan Nietzsche. Dari sinilah bermulanya satu fahaman terkenal iaitu ideologi komunis. Okey. Antara ciri-ciri pemikiran golongan liberalisme ni ada banyak, tapi saya akan berikan 6 saja. Yang pertama, memberi kebebasan kepada individu tanpa sekatan atau dengan sekatan paling minimum. Jadi dia lebih mengutamakan kebebasan kepada semua individu dalam pelbagai aspek. Yang kedua, mempunyai gagasan-gagasan pemikiran seperti individu lebih penting daripada masyarakat, mewujudkan masyarakat wujud untuk individu dan individu bebas daripada ikatan agama. Yang ketiga, memegang pada prinsip wajibnya menghormati kemerdekaan individu. Yang keempat, menegaskan bahawa tugas asas pemerintah adalah menjaga dan melindungi kebebasan rakyat. Yang kelima, meyakini bahawa manusia dan akal fikiran boleh menyelesaikan pelbagai aspek yang berkaitan dengan kemanusiaan tanpa perlu merujuk kepada agama atau Tuhan. Dan yang terakhir, menganggap bahawa peranan agama tidak lebih daripada sekadar menstabilkan emosi yang tidak tentera. Jadi, contoh kegiatan golongan liberal. Okey. Dari segi ekonomi, liberalisme membawa pendekatan pasaran bebas yang membataskan tanpa campur tangan kerajaan yang memerintah. Okey, dari sudut sosial pula, mereka akan memperjuangkan kebebasan wanita. Wanita tidak boleh dikongkong, dan sebab itu mereka melihat perkahwinan sebagai satu kontrak. Apabila berkahwin, golongan ini mahukan hak persamaan, iaitu kesamarataan jantina dan penghapusan kawalan terhadap individu. Dan yang seterusnya dalam konteks agama, sudah pasti liberalisme ini mempunyai agenda khusus. Jadi mereka ini telah dikawal pergerakan mereka oleh golongan yang
ataupun satu kelompok yang dikatakan sebagai institusi agama. Beliau berkata liberalisme ini menganjurkan agama itu adalah kebebasan menganut, meyakini dan mengamalkan apa saja yang sesuai dengan kehendak dan selera masing-masing. Agama tidak boleh ditentukan oleh kuasa mutlak yang akhirnya membataskan kebebasan manusia. Kalau hendak beragama, agama itu perlu bebas, membuka ruang bagi mentafsir sumber agama dari sudut pandangan apa sekalipun. Jadi apabila sampai dalam konteks umat Islam, kita melihat ada kelompok yang cuba membawa aliran liberalisme dengan nama liberal Islam. Misi Islam liberal ialah untuk membebaskan umat Islam daripada dibelenggu fahaman lama dan cengkaman dominasi tafsiran golongan ulama. Jadi golongan Islam liberal ni dia mahu menyamakan konteks sejarah yang berlaku dalam agama Kristian, iaitu menolak gereja yang menyebabkan mereka maju. Okey. Antara persamaan antara pemikiran liberalisme dengan Mu'tazilah. Dari sudut sasaran serangan, kedua-dua pemikiran ini menyasarkan serangan mereka terhadap 3 perkara, iaitu Al-Quran, As-Sunnah dan Syariat Fiqh Islam. Yang kedua, dari sudut agenda utama, pemikiran ini dia nak menggugurkan umat Islam secara perlahan-lahan kerana pemikiran ini menjadi duri dalam daging dalam diri seorang Muslim. Dan yang ketiga, dari sudut kesan terhadap akidah, kedua-dua pemikiran ini dia akan menjurus kepada kerosakan akidah seseorang kerana aliran ini mengetepikan dalil-dalil dan nas-nas Al-Quran serta mendahulukan akal dalam menentukan sesuatu perbuatan. Jadi dari penjelasan yang telah dibuat di atas boleh disimpulkan bahawa pemikiran Islam liberal ini adalah pemikiran yang berbahaya bagi akidah umat Islam dan menyalahi prinsip Islam baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang syariah dan akhlak. Jadi pemikiran Islam liberal adalah merupakan bentuk bid'ah yang besar dalam agama yang boleh menjejaskan akidah umat Islam hari ini dan generasi akan datang. Jadi akhirnya umat Islam haruslah selalu berwaspada terhadap segala bentuk pemikiran yang akan merosakkan keyakinan, tidak kira sama ada pemikiran tersebut pemikiran tersebut mempunyai nama-nama yang berganti seperti Islam moden, Islam liberal, Islam rasional atau Islam postmodern dan sebagainya. Jalan Islam hanya satu, iaitu Islam yang sesuai dengan nas-nas kitab suci Al-Quran dan sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.